Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati ashabul fadilah, Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat, tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah berkati dan rahmati semua kita pada malam yang mulia ini. Pertamanya kita bersyukur pada Allah kerana kita diberi kesempatan untuk berada di dalam rumah Allah ini, dan saya berterima kasih kepada pihak masjid yang memberi ruang, memberi peluang dan kesempatan untuk saya bersama dengan tuan-tuan perempuan. Dan saya amat memahami masjid tuan-tuan ini setiap malam ada kuliah pengajian tahniah di atas pengimarahan masjid, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan pertemuan pada malam ini sukalah untuk saya memperingatkan diri dan memperingatkan tuan-tuan perempuan sekalian apa yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya di saat dan ketika kita berada di penghujung dunia. Bagaimana Sayyidina Anas radhiyallahu anhu telah mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa qurra'un fasaqatun. Hadis riwayat Ibnu Adi. Sabda Nabi yang bermaksud akan berlaku pada akhir zaman satu suasana dan keadaan ubadun, ahli ibadah, orang yang ingin untuk melakukan pengabdian diri kepada Allah, namun juhalun, mereka berada di dalam keadaan jahil. Ditambah pula dengan satu suasana wa qurra'un, dari kalangan orang-orang alim yang berilmu, fasaqatun, berada dalam keadaan fasaqah, yakni fasik, atau bahasa mudahnya ulama-ulamanya jahat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dua keadaan yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pesanan untuk kita di akhir zaman. Hari ini
kita sudah berada di penghujung dunia. Terlalu banyak tanda-tanda. Ulama-ulama menyenaraikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Ada lebih daripada 100 hadis yang menggambarkan suasana akhir zaman. Daripada lebih 100 hadis didapati sebahagian besar tanda-tanda itu sudah muncul, memberi isyarat dunia sudah berada di penghujung. Demikian kalau kita lihat usia dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj. Ini nanti kita nak peringat Isra' Mi'raj. Nabi diperlihatkan bagaimana rupa bentuk dunia. Gambaran seperti seorang yang sudah terlalu tua bagi menggambarkan itulah usia dunia. Demikian kita melihat bagaimana kehidupan di penghujung dunia ini, kehidupan yang sudah tidak terkawal. Baik dari sudut cuaca dunia, dah tak menentu. Kadang-kadang sembang dengan orang tua-tua lama, dia sebut, kalau dulu hujan panasnya begini-begini, tapi hari ini kadang-kadang dah tak boleh baca dah keadaan cuaca. Sehingga orang tua-tua kita menyebut, benarlah bila dunia sudah berada di penghujung, dunia pun seperti manusia, kadang dia sudah nyanyuk, dia sudah lupa dan amat sukar untuk dijangka. Maka keadaan-keadaan yang dihadapi itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bacakan pada malam ini, Nabi gambarkan dua suasana. Satu, ubadun. Kamu dapati di akhir zaman akan berlaku ramainya ubad, ahli ibadah, orang yang nak buat ibadat, tapi sayang juhalun, dia buat ibadat bukan berasaskan ilmu, tetapi beribadat hanya sekadar semangat. Semangat nak beribadah, tapi tak ada ilmu. Maka sebab itu alhamdulillah, walaupun kita di penghujung usia dunia, alim ulama yang ikhlas, yang bersungguh, yang rasa tanggungjawab, mengambil suatu tanggungjawab untuk mewujudkan pusat-pusat pengajian ilmu yang banyak. Kita tengok di Kedah, di Pulau Pinang, sampai ke Perak, banyak sekali pondok-pondok, pusat-pusat pengajian. Dan hari ini syukur pada Allah, wujud lagi pusat-pusat pengajian di rumah-rumah Allah bila masjid-masjid diimarahkan. Untuk apa? Untuk kita menghadapi satu suasana kejahilan. Sebab kalau dibiarkan suasana kejahilan itu, maka manusia akan lagi hanyut. Bila timbul satu masa keinginan untuk beribadat, ibadatnya dalam keadaan tidak ada ilmu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita perhati semangat beribadah dengan semangat untuk menuntut ilmu, di antara dua ini kadang tidak seimbang. Macam mana saya sebut begitu, pada hari tiap-tiap malam ada kelas-kelas pengajian. Kelas pengajian
Kalau nak banding, nak nisbah dengan penduduk, dengan masyarakat, lebih ramai yang tidak hadir dari yang hadir. Tadi saya sebut banyak pondok-pondok, tok-tok guru, alim ulama yang bersusah payah mewujudkan pondok, pusat pengajian. Tapi nak banding dengan jumlah penduduk, dengan pusat pengajian, masih ramai yang belum menuntut berbanding dengan yang menuntut. Sebab itu tuan-tuan, bila Nabi SAW gambarkan suasana di akhir zaman, adanya mereka yang bersemangat untuk beribadat, tapi sayang mereka jahil. Kita tak boleh pandang kosong. Tak boleh kita nak sebut dah nak buat macam mana akhir zaman pakai lepas pilah ikut nak jadi. Tak boleh. Mesti kita berusaha sedaya upaya, sebagaimana alim ulama berusaha sedaya upaya untuk jangan membiarkan manusia dan masyarakat hanyut dengan kejahilannya. Saya perhati, ini yang sempat kita tengok. Bukan nak kita nak cari keaiban orang, tapi kadang depan mata kita. Kita ambil contoh. Bila Nabi menyebut wujudnya ubad, lahirnya ahli-ahli ibadah, kita nampak, ya, yang Nabi sebut. Contohnya, dalam musafir, kita bertemu adanya orang yang sanggup berhenti bila masuk waktu solat. Dia nak tuju ke satu tempat, boleh jadi dia nak sampai dengan cepat, tapi tengok jam dah masuk waktu, dia pun berhenti salat. Siapa kata tak bagus? Semua orang kata bagus. Bila dia berhenti salat ni satu perkara yang terpuji. Tapi bila dia salat, ini benda yang sangat asas. Tu yang saya kata, depan mata kepala kita. Tengok dia sembahyang. Sayang tuan-tuan, dia pakai seluar, dia punya cawak dia pendek, dia pakai t-shirt singkat. Waktu dia berdiri, okey. Saat lagi dia rokok, mula kacau. Tuan-tuan bayang waktu dia sujud, apa jadi? Bukan sekali, ni kita tengok ni bukan sekali. Saya yakin apa yang saya sebut ini juga berlaku di depan mata tuan-tuan. Tengok dia sujud, subhanallah. Kalau boleh kena pergi cari ke sejadah, kena sumbat. Pasal apa? Sebab terdedah dan terbuka celah punggungnya. Pasal apa jadi begitu? Tidakkah semangat untuk dia beribadah tu sudah cukup baik? Tapi sayangnya tuan-tuan, dia jahil dalam perkara yang sangat asas, iaitu menutup aurat. Tutup aurat tu. Sebab tu orang yang belajar, Masya Allah, seperti tuan-tuan, membuka kitab-kitab. Bila kita salat, di antara perkara besar yang perlu diberi perhatian, menjadi syarat untuk sahnya salat, ialah menutup aurat. Orang yang berilmu tuan-tuan, dia tidak ragu, dia tidak timbul lagi keraguan dan tak timbul sikit syak dalam diri dia tang mana aurat. Tapi kalau kita yang duk sembahyang, bila sebut kena tutup aurat, aurat tu tang mana? Saya mengambil tuan-tuan kitab-kitab kecil, Hidayatul Sibyan, Bidayatul Mubtadi, kitab-kitab kecil. Di sana dihuraikan perkara yang berkait dengan aurat. Ada 3 bahagian. Satu bahagian atas, ni bagi orang lelaki-lelaki. Yang kedua bahagian tepi,
keliling. Yang ketiga, bahagian bawah. Sekurang-kurang menutup aurat bagi orang lelaki untuk menjadikan salatnya sah ialah dia kena pakai pakaian atas daripada pusat dan bawah dari lutut. Ini dalam mazhab kita. Bila atas daripada pusat, maknanya bahagian atas ni adalah bahagian yang mesti ditutup. Tu sekurang-kurang mesti ditutup. Maka balik kepada apa yang saya sebutkan tadi, bagaimana orang yang salat waktu dia sujud tiba-tiba bahagian atas terbuka. Tuan-tuan, kita kena ada rasa kesian, rasa simpati kepada orang yang sembahyang begitu. Pasal apa? Dia sudah berusaha untuk menjadi ubad, orang yang ambil perhatian waktu salat, orang yang menunaikan kewajipan salat, orang yang ada rasa tanggungjawab untuk melaksanakan tuntutan salat. Tapi sayang, bila dia buat dalam keadaan dia tak tahu rupanya bahagian atas adalah bahagian yang wajib ditutup. Sama juga bahagian tepi. Tapi bahagian bawah diberi kemaafan. Saya teringat lagi terbayang-bayang guru saya mengajar dulu. Guru-guru tua. Dia buat contoh, kita sembahyang di atas, katalah bangsai, dangau, rumah, waktu dulu-dulu. Guna lantai buluh ataupun batang pinang. Kadang lantai ni jarang. Tengah sembahyang ada orang lalu bawah. Dia languk tengok, nampak. Macam mana pada waktu itu? Adakah batal sembahyang? Dikatakan tidak. Sebab tu kita pakai kain pelekat. Kau nak kira bawah, tuan-tuan, terbuka. Tapi itu dikecualikan. Yang nak kena jaga, atas. Sebab tu kita selalu peringat pada anak-anak kita. Pakai seluar, pakai kain, pastikan di atas dari pusat. Dia kata tak apa, lagi dia pakai baju. Kalau dia pakai baju, kancingnya tak ditutup, terbuka. Macam mana? Benda simple, tuan-tuan. Saya sebut ni benda contoh yang sangat kecil. Berkait dengan menutup aurat pada waktu solat. Tapi berlaku dalam masyarakat kita secara berleluasa. Sebab tu saya sebut tadi, kita puji orang yang dalam perjalanan, orang yang kalut, yang menghambat masa tapi boleh berhenti untuk menunaikan salat. Cuma kita simpati bila dia buat dalam keadaan dia tidak mengetahui. Itu satu contoh. Contoh yang kedua dalam masyarakat kita. Semua kita, tuan-tuan, tidak terlepas dari melakukan dosa. Baik dosa pada waktu kita muda, dosa dalam sejarah hidup kita, semua kita ada dosa. Pasal apa? Kita manusia. Hak selamat dari dosa ni hanya nabi-nabi, rasul-rasul. Mereka maksum, kita tak maksum. Kita terdedah dengan dosa. Tuan-tuan, bila kita terdedah dengan dosa, maka kewajipan orang yang berdosa ialah bertaubat. Sekali lagi, persoalan dalam hidup kita, kita tanya diri kita, saya yang berdosa ni nak bertaubat, benda apa hak saya nak kena buat yang membolehkan taubat saya diterima oleh Allah? Tuan-tuan, orang yang berada ilmu, dia boleh jawab. Benda apa nak kena buat? Dia kata mudah saja. Kita faham apa itu rukun taubat.
kita buat satu demi satu apa yang ditetapkan, insya-Allah Tuhan boleh terima taubat kita. Tapi di sana tuan-tuan, dalam masyarakat kita ramai yang teringin nak bertaubat. Dia nak supaya dia menjadi satu orang yang berubah. Akhirnya dia pergi bisik dengan kawan, aku ni hang kenal lah banyak dosa. Aku cadang nak bertaubat ni. Aku nak kena buat apa? Apa aku nak kena buat? Tuan-tuan, kalau orang tanya kita, apa saya nak kena buat untuk saya bertaubat? Kita nak jawab mana dulu? Ada setengah orang dia jawab, dia kata kamu kena semayang sunat taubat. Kamu kena lafaz astaghfirullah. Kamu kena mandi taubat. Kamu itu, kamu ini. Itu sebahagian. Tapi di sana tentu ada benda yang sangat besar dari sudut taubat, ialah ilmu. Sebab tu kita merujuk kepada kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali dia menyenaraikan 7 halangan untuk menjadi abdi, menjadi hamba. Dalam kitabnya Minhajul Abidin, dia letakkan yang pertama ialah aqabatul ilmi. Lepas pada aqabatul ilmi, baru aqabatut taubati. Itu bukan saya saja tuan-tuan disusun. Mula dengan ilmu, lepas tu taubat. Bukan saya saja. Tapi isyarat daripada Imam Al-Ghazali bagi seseorang yang nak bertaubat, kamu kena ada ilmu dulu. Sebab apa ilmu sangat penting dalam soal taubat? Sebab kalau tak ada ilmu, dia tahu ke dosa apa yang dia kena taubat. Dan dia tahu ke tuan-tuan, macam saya sebut tadi, kalau sekadar dia sembahyang sunat, tiap-tiap malam makik sembahyang sunat taubat. Tapi sayang dosa kesalahan yang dia buat, dia tak tinggal. Itu rukun. Dosa kesalahan yang dia buat, dia tak rasa bersalah. Ni aduk jadi dalam masyarakat ni. Lah dia berhenti, kita duk ingat kuat, dia menyesal ingat kuat apa? Satu hari kita sembang terbit. Dia kata, aku ni berhenti sebab tak larat ya. Kalau larat aku puluh lagi. Oh berhenti pasal tak larat. Jadi berhenti daripada melakukan dosa bukan pasal dia rasa bersalah dengan dosa, tapi pasal tak larat. Ataupun pasal takkan nak buat lagi, tua dah ni. Ataupun dia rasa lama dah dia buat dosa, jadilah kot. Adakah tuan-tuan dia sudah melaksanakan rukun daripada rukun taubat? Jadi akhirnya dia menjadi satu orang yang beribadah, kuat ibadah dia. Tiap-tiap malam saya buat sembahyang sunat taubat, tiap-tiap hari saya bertaubat 100 kali, hari-hari saya membaca istighfar. Bagus tak benda dia buat? Bagus. Dia tergolong tak dari kalangan orang yang beribadat? Ya. Tapi sayang, inilah yang Nabi SAW gambarkan, juhalan. Pasal ada lagi benda yang belum selesai, yang perlu untuk dilaksanakan. Tentang rukun-rukun. Rukun ni benda hak tak dapat tidak. Kalau sebut rukun sembahyang 13 tu tak dapat tidak, mesti dibuat. Satu tinggal, tidak sah sembahyang. Demikian tuan-tuan bertaubat. Tinggal dosa, rasa bersalah, timbul keinsafan, kemudian berazam dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi.
Tu hak kita dengan Tuhan. Nu kita dengan manusia. Masya Allah, lagi banyak tuan-tuan dosa kesalahan dengan manusia yang tak tertaubat. Pasal apa? Pasal tak berasa nak minta maaf, bawa mati. Pasal tak berasa barang yang diambil nak dikembalikan. Tak apa aku, benda kecil je tu, saya dah bertaubat dah. Tak terasa tuan-tuan untuk qada semula benda yang ditinggalkan. Lah bertaubat dah, Masya Allah, istighfar sehari 100 kali, kalau tak boleh sampai 170 kali. Tapi sembahyang yang ditinggalkan tidak diqada, puasa yang dia tinggal pakai abai pilih gitu ya. Masya Allah tuan-tuan, punca dia di mana? Punca dia tidak memahami dengan baik, tidak mempunyai ilmu yang cukup dalam soal yang berkait dengan taubat. Ini contoh. Pasal apa? Pasal bila kita baca hadis ni, ubadun juhalun, ahli ibadah, orang nak buat ibadah dah tapi jahil. Kita duk tengok, takkan jahil lagi, mengaji banyak ni, tiap-tiap malam dah majlis ilmu, sana sini majlis ilmu, takkan jahil lagi manusia. Alhamdulillah saya sebut, orang yang bertemu, orang yang berada dalam majlis ilmu, syukur pada Allah. Tapi tak duduk dalam majlis ilmu, maka kejahilan itu bertebaran. Ini dalam soal apa? Baru 2 contoh, satu sembahyang, satu taubat. Tonton bawa contoh-contoh kehidupan yang kita lalui. Hari ini tuan-tuan, dalam tajuk yang berkait dengan aurat. Macam mana tuan-tuan yang berkait dengan aurat? Terutama anak-anak perempuan kita. Lah dia main satu trend. Kalau orang dulu-dulu dia suka pakai baju kurung, tapi hari ni dia suka pakai selok track, pakai t-shirt. Lepas daripada tu yang penting dia tak pakai tudung. Dia kira pakai tudung tutup aurat. Hak tu tutup rambut, aurat belum. Ini dalam kehidupan. Inilah yang saya maksudkan tuan-tuan, bahawa kita masih dalam suasana dakwah perlu terus berjalan. Tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti sekadar kita faham tapi masyarakat kita tidak faham. Ini tugas yang cukup besar kepada masyarakat, tugas yang cukup besar yang Nabi SAW peringatkan dalam soal ilmu, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, tolong sampai. Sebagai peringatan untuk diri, malam ni saya diminta untuk bercakap akhir zaman. Apa yang Nabi pesan untuk kita di akhir zaman, ini salah satunya. Akhir zaman, wahai umat, kamu akan dapati ramainya orang yang beribadah tetapi sayang, juhalun, mereka jahil. Tuan-tuan bayangkan, dalam salat hak duk buat hari-hari dia jahil, dalam bertaubat yang kena buat dalam usia kita dia jahil, menutup aurat dalam kehidupan masyarakat dia jahil. Tuan-tuan nak harap dia lebih faham berkaitan kenegaraan dia, apa tanggungjawab pada negara dia. Kita nak harap sampai ke peringkat dia memahami apa itu undang-undang Islam. Allahu Akbar. Tugas kita besar tuan-tuan, jauh perkara yang perlu dilalui oleh para pendakwah, memperbaiki, membetulkan suasana dan menghadapi cabaran-cabaran semasa. Sebab tu jangan pelik
kalau ada orang yang mengambil mudah dalam soal yang berkait dengan kepimpinan. Dia ambil mudah tuan-tuan. Alah, siapa nak jadi pemimpin pun tak ada apa, biarlah. Kalau dia buat salah tu, dia dengan Tuhan, nanti dia jawab. Kesan sangat besar. Tuan-tuan, saksikan bagaimana 1924 tumbangnya kerajaan Uthmani Turki. Kesan yang sangat besar kepada dunia umat Islam. Dan di Turki sendiri, selepas daripada tumbangnya kesultanan ini, tumbangnya khilafah, negara diubah menjadi republik. Dicabut satu demi satu, dibuang satu demi satu perkara yang menjadi asas, menjadi teras kepada agama. Sampai perkara syiar pun dibuang. Laungan azan buang, Quran dibuang, tudung dibuang. Tapi Allah Tuhan yang Maha Kaya, Dia kasih kepada hamba, Dia masih bagi peluang. Syukur tuan-tuan, siapa boleh sangka ni kita tak lama dah. Ni 2024 genaplah 100 tahun tumbangnya kerajaan Uthmani Turki. Tapi alhamdulillah, alim ulama, alhamdulillah, para pendakwah masih bergerak, masih terus hidup, tak pernah berhenti. Kesannya tuan-tuan, tiba-tiba Turki kembali bangkit. Syukur pada Allah tuan-tuan, kita dapat saksikan bagaimana baru-baru ini bila negara Perancis, presidennya mempertahan orang yang menghina Nabi SAW, presiden Turki boleh bercakap dengan nada yang tegas. Sampai ada satu penulis, dia tulisan dia menarik. Dia kata, buat sementara ini saya melihat dalam isu ini seolah-olah yang menjadi khalifah bagi umat ini ialah Turki. Pasal dia boleh bercakap sebagai sebuah negara yang berani, ia ada kedaulatan, boleh beri ancaman dan amaran. Masya Allah tuan-tuan, Tuhan masih sayangkan kita. Dia masih bagi peluang dan ruang kepada kita untuk menghayati agama. Cuma dalam suasana penghayatan agama ni, kita teguhkan supaya umat kita, masyarakat kita mempunyai ilmu pengetahuan. InsyaAllah tuan-tuan, kalau masing-masing faham, masing-masing ada ilmu dalam pelbagai bidang, dari ibadah sampai kepada kenegaraan, dia tak akan biak dan dia tak akan pandang kecil benda besar. Apa benda besar? Soal negara. Ada orang pandang, Allah, kita yang penting jaga masjid, negara tak apa. Jangan main tuan-tuan. Hagia Sophia, sebuah masjid di zaman Muhammad Al-Fatih, boleh berubah menjadi sebuah muzium di zaman Mustafa Kamal Atatürk. Ya, dia berasal daripada sebuah gereja, tapi Sultan Muhammad Al-Fatih beli. Hak dia wakafkan menjadi masjid. Tapi di zaman pemerintahan sekular seperti Mustafa Kamal Atatürk, apa dia buat? Ubah dari masjid boleh jadi gereja, boleh jadi muzium. Dan syukur pada Allah, baru-baru ini muzium itu dikembalikan sebagai masjid. Allah Tuhan yang Maha Berkuasa, rupanya sorat pembelian dan sorat wakaf Sultan Muhammad Al-Fatih itu masih wujud, dapat dibuktikan. Siapa tak boleh buktikan? Jadi Allah nak tunjuk tuan-tuan, cahaya Islam itu tak boleh dipadam. Kalau nak kira pada musuh, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka nak padam.
Mereka akan cari jalan untuk padam. Wallahu mutimmu nurih. Allah beri jaminan dia akan sempurnakan cahaya itu. Saya buat bandingan ini untuk sebut tuan-tuan, sebenarnya dalam masyarakat Melayu pun cahaya itu masih ada. Pasal apa kita berani kata cahaya itu masih ada? Orang yang tak semayang, orang yang tak peduli masjid, orang yang kadang tak peduli sangat tuan-tuan soal hukum hakam. Tapi jangan buat lebih kurang dalam soal yang berkait dengan agama. Dia masih ada rasa marah. Oh, kalau sampai peringkat ni aku tak boleh biar waktu tu aku di depan. Menunjukkan bahawa di dalam dirinya masih ada jati diri agama. Tuan-tuan, sebab tu kita bercakap, bila seseorang yang masih ada jati diri agama, orang macam ni adalah orang yang masih dikira hamba Allah. Hamba Allah. Cuma bagi sikit lagi, tambah kepada dia ilmu pengetahuan. Suburkan budaya ilmu. Sebab tu di mana-mana yang kita rasa perlu kita lipat gandakan lagi, buat tahniah pada masjid ini, tahniah pada tuan-tuan yang setiap hari ada medan ilmu yang tuan-tuan hadiri. Cuma kita kena usaha lagi, luaskan lagi ikhtiar ini. Sebab tu kita di Kedah tuan-tuan, kita cubalah setakat kita boleh isytihar ke hari Jumaat jadi hari ilmu. Kuliah bermula daripada kediaman rasmi Menteri Besar. Cuma hari itu dihalang sikitlah suasana Covid dengan PKPB dan sebagainya. Jadi adalah satu dua tempat yang kita tak dapat nak lancarkan dengan baik. Kemudian kita suburkan majlis-majlis ilmu sampai kepada pejabat-pejabat daerah. Suburkan majlis ilmu pada tempat-tempat tertentu. Hak masjid surau jalan terus. Tapi pada masyarakat awam dan sebagainya perlu untuk disuburkan supaya kita mengambil hadis Nabi ini menjadi ingatan pada kita. Jangan biar suasana itu berleluasa. Wujudkan suasana ilmu. Pasal Nabi SAW dalam soal ilmu ni Nabi besar sangat. Ughdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. 4 Nabi bagi. Berpagi-pagi kamu, jangan sampai tengah hari, jangan sampai lewat petang, jangan sampai lewat malam. Cepat-cepat pagi-pagi jadilah kamu orang berilmu, ataupun orang menuntut ilmu, ataupun orang yang mendengar ilmu, ataupun orang yang mencintai suasana-suasana ilmu. Dan Nabi bagi amaran, wala takun al-khamisah, jangan jadi yang kelima. Pasal apa yang kelima? Sebab kata Nabi, fatahlik, kamu akan binasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu satu suasana. Suasana yang kedua, sikit lagi. SOP dekat Isyak. Tapi pasal mai Kedah panjang sikit. Jadi tuan-tuan yang kedua, wa qurra'un fasaqah. Ini satu lagi suasana. Suasana Nabi gambarkan di akhir zaman, kamu akan dapati pula ramai pula dah orang-orang yang berilmu. Qurra, mereka boleh membaca, mereka boleh memahami, tetapi sayang fasaqah, fasik ni tuan-tuan ialah allazi yakhruju min hududiddin, mereka yang terkeluar daripada batas agama. Bahasa terjemahan hak mudah tu guru kita terjemah jahat. Apa tuan-tuan hak paling jahat orang berilmu? Paling jahat orang berilmu apabila menyembunyi ilmunya. Hak tu paling jahat. Sebab para ulama, orang-orang yang berilmu ini, dia adalah pewaris kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan baca sejarah hidup Nabi, tengok tuan-tuan Nabi, tidak ada satu benda yang Nabi sembunyi apa yang Allah Ta'ala perintah untuk sampai. Semua Nabi abang. Hak Tuhan suruh sampai, semua Nabi bagi tahu. Sehingga salah satu daripada sifat yang ada kepada Nabi ialah menyampaikan. Tak ada sembunyi. Sehingga Nabi menyampaikan kepada umat, walaupun benda itu yang menyentuh dengan peribadi Nabi, teguran Allah kepada Nabi pun Nabi bagi tahu. Kalau kita tuan-tuan, kalau abang ke orang-orang tahu tak sedap ni, kita sembunyi. Tapi Nabi abang, yang ulama simpulkan bahawa, menunjukkan bahawa Nabi tidak menyembunyikan kebenaran. Tapi kalau jadi pewaris Nabi, dia sembunyikan kebenaran, ada benda dia habang, ada benda dia sembunyikan, maka inilah di antara yang disebut dengan qurra'un fasaqah. Dia ulama tapi jahat. Maka tuan-tuan, macam saya sebut tadi, kita berterima kasih, kita bersyukur pada Allah. Terima kasih dengan alim ulama yang tolong habang hak betul, yang tolong tegur kita apa yang salah, yang tolong bagi tahu kepada masyarakat hak ni kenapa betul, terus terang dia sampaikan. Terima kasih. Tapi Nabi memberi amaran kepada mereka yang menyembunyikan kebenaran. Itu benda besar, dosa yang sangat besar bagi orang yang ada ilmu, menyembunyikan. Sebab tu bila kita ada sikit sebanyak ilmu, sampaikanlah. Bagi tahu tuan-tuan, bagi tahu. Walaupun kadang-kadang bila kita habaq tu orang tak suka, walaupun kadang kita sebut tu orang tak seronok, tapi bagi tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam soal yang berkaitan dengan qurra fasaqah ini, bukan bermakna bila Nabi sebut, maka bila kita tengok ada orang-orang yang berilmu tapi jahat, maka kita pun tunjuk, padahal dia kata ni dunia akhir zaman, pakai biarlah. Tidak. Macam tadi, apa yang diisyaratkan oleh Nabi untuk kita berhati-hati, untuk kita saling ingat, memperingat di antara satu sama lain, supaya kita tidak tergolong dalam dua kelompok manusia ini. Kita ada ilmu, tolong tuan-tuan, dengan ilmu itu kita amal dan kita sampaikan. Kita nak jadi ahli ibadah, seronok nak buat ibadah ni, maka pastikan tiap-tiap benda hak kita nak buat tu dalam keadaan kita ada ilmu dan pengetahuan. Maka insya-Allah kita selamat daripada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua suasana kehidupan manusia di akhir zaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan, apa yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan suasana akhir zaman ini, kesimpulannya, satu, jadilah orang yang beramal dan berilmu. Bahkan dalam Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali kata apa? Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imam kepada amal. Imam Ghazali itu saya selalu sebut nama dia sebab apa? Sebab saya melihat dia punya pendekatan Imam Ghazali ni cukup mudah. Dia tak suruh kita belajar semua, mendalam semua. Tapi kita nak buat apa? Kita nak beramal apa? Yang tu kita tahu. Saya nak sembahyang sunat. Sunat apa nak sembahyang ni? Sunat ni boleh buat sampai berapa rakaat. Saya nak sembahyang hak fardu. Fardu apa saya nak buat ni? Macam mana nak buat bagi sempurna? Ini tuan-tuan, Imam Ghazali dia tengok itu. Bagi orang yang nak melaksanakan zakat, duit dia ada, sekarang dia nak keluar zakat. Bagi Imam Ghazali, bila sampai masa untuk dia beramal, pada waktu itu mesti al-ilmu imamul amal. Mesti dia ada ilmu.
Sampailah tuan-tuan kita nak memangkah, nak memilih pemimpin. Nah, ni macam mana kamu nak pilih pemimpin ni nanti? Aku kira masuk ikut lintah. Tak boleh. Tuan-tuan baca kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu dia sakit dan dia rasa sakit itu membawa kepada kematian. Dia panggil seorang sahabat-sahabat rapat ni. Tolong bagi pandangan siapa boleh ganti tempat aku. Bila 2-3 pandangan sebut, Sayyidina Umar, ya wahai Khalifatul Rasul, kami nampak Omar. Dia panggil pula lain, tolong bagi pandangan tentang Omar. Sampai sahabat-sahabat yang hadir tuan-tuan di saat itu kata apa? Wahai Khalifatul Rasul, kamu lebih kenal Omar daripada kami. Tapi Abu Bakar kata apa? Aku tetap nak mendengar pandangan kamu tentang Omar. Ulama buat kesimpulan tuan-tuan, betapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pada waktu itu nak memilih seorang pemimpin untuk ganti tempat dia. Dia kenal sungguh-sungguh, dia faham sungguh-sungguh, dia dalami sungguh-sungguh layak atau tidak dipilih menjadi pemimpin. Ini cara orang yang berilmu buat keputusan. Pasal apa? Pasal selepas dia dah pilih Sayyidina Umar, dia kata apa? Aku sudah sediakan jawapan untuk aku sampaikan kepada Allah. Aku dah bersedia untuk jawab kepada Allah. Pasal apa aku pilih Umar? Berat tuan-tuan. Kita mengundi 5 kali dah. Hak mengundi 10 kali dah. Dia duk bilang, dia kata saya boleh sebut berapa kali mengundi. Pilihan raya sekian saya masuk dah, ni masuk dah, mengundi dah. Tapi kalau tanya, waktu kamu duk mengundi dalam pilihan raya, agak-agak kalau Tuhan tanyalah, atas asas apa undian tu dibuat, atas asas apa pilihan pada individu sekian dibuat, agak-agak ni kita nak lepas dah dengan Tuhan. Ini saya sebut tuan-tuan sebagai contoh. Semua ni contoh-contoh ilmu dalam kehidupan. Satu, mesti al-ilmu imamul amal. Dan yang kedua, bila bercakap tuan-tuan berkaitan dengan qurra, Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan kepada kita supaya kita saling tegur menegur, bagi peringatan. Jangan jadi qurra yang fasaqah. Jangan sembunyi kebenaran, sampaikan. Jangan kerana takutkan sesuatu, kerana kepentingan sesuatu, kebenaran-kebenaran disembunyikan. Jangan. Sebab itu tuan-tuan kita baca kisah Imam Ahmad ibnu Hanbal. Tinggal dia seorang. Ramai di kalangan ulama pada waktu itu tewas dengan tekanan, dengan seksaan. Tapi Imam Ahmad ibnu Hanbal boleh bertahan. Kena sebat, kena seksa. Hanya pasal apa? Mempertahankan Al-Quran itu qadim, bukan baharu, bukan hadis. Pertahanan tu saja. Kita nampak simple tuan-tuan, simple. Tapi hak simple tu dia pertahan. Ada orang datang masuk, nasihat dia, wahai Imam Ahmad, kamu sebutlah hak tulis lafaz tu, hak tu baharu. Sementara hak turun dari sudut makna yang tu adalah hadis. Apa masalahnya? Sebutlah macam mana mereka nak. Kata Imam Ahmad, tidak. Sebab apa? Aku faham dari sudut maknawinya, dari sudut zahirinya, semua aku boleh faham. Tapi adakah umat faham? Umat tak faham. Yang mereka faham bila sebut kalam Allah, bila sebut Quran, aku tegaskan qadim. Biar kena siasah. Tapi yang paling hebat cerita dalam kitab
Bahrul Mazi. Tuan-tuan boleh baca kisah dalam Bahrul Mazi. Imam Ahmad ini ditakdirkan waktu dalam penjara, dia diletakkan bersama dengan satu orang penyamun. Penyamun ni duk tengok Imam Ahmad hari-hari kena seksa. Lama-lama dia tanya, dia kata, "Tuan, aku tengok kamu ni orang baik. Lepas kena seksa masuk waktu sembahyang, berzikir, berwirid, buat ibadat, aku ni jahat. Sebab apa kamu kena seksa?" Dia tanya Imam Ahmad. Imam Ahmad kata, "Kerana mereka paksa aku untuk mengatakan Quran tu baharu, aku tetap mengatakan qadim." Penyamun ni dia bukan kerti, tuan-tuan. Penyamun ni dia tak tahu, dia tak faham ni hak qadim baharu semua, dia tak faham. Cuma dia tanya, "Aku nak tanya kamu, hai Imam Ahmad, tuan, hak kamu pegang ni betul ke tak?" Tu soalan aku. Imam Ahmad kata, "Betul." "Wahai tuan, saya ni penyamun. Betul-betul salah saya ni. Saya ni buat salah. Tapi saya mempertahan kesalahan saya ni. Tak mengaku kata salah. Tak mengaku kata menyamun. Tak mengaku kata rompak. Saya pertahan hak salah. Saya bersalah. Tuan mempertahankan yang benar dan tuan memang benar. Kalau saya ni hak salah pertahan, takkan tuan yang benar tak boleh pertahan." Akhirnya cerita tuan-tuan Imam Ahmad kata, "Engkaulah sahabatku." Boleh bersahabat, boleh belajar suatu ilmu. Ilmu apa? Pendirian dengan satu orang penyamun yang betul-betul penyamun. Jangan salah fakta tu. Saya dia balik pergi duk cerita, dia kata semalam Ustaz Mat Maimana tu duk cerita, kata Imam Ahmad mengaji dengan penyamun. Penyamun tu betul dia ikut imam. Jangan, bukan. Tapi dia mengajak satu pendirian yang benar, teguh, jangan goncang. Mudah-mudahan terus lahir Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam kehidupan kita pada hari ini. Walaupun kita sebut tadi cabaran hebat, tapi insya-Allah tuan-tuan terus akan ada. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi. Pasti akan ada mereka yang berpegang teguh dengan kebenaran sampailah akhir hayat ini. Salah silap saya minta maaf banyak-banyak. Terima kasih tuan-tuan atas ruang kesempatan yang diberikan. Minta maaf juga lajak 15 minit kali pertama sampai di tempat tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma a'izzana bil Islam wa a'izzal Islam bina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.